meneruskan PLC kita pada hari ini, eloklah sekiranya kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah bagi memohon keberkatan PLC kita pada hari ini. Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Cikgu Nur Afzal Binti Muhammad selaku moderator PLC kita pada hari ini. Okay, baiklah cikgu-cikgu sekalian, turut bersama kita pada petang ini ialah yang berusaha Puan Julia binti Abdul Muttalib, penolong SIC Plus Bahasa, Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kulai. Selamat datang ya Puan Julia. Kemudian yang dihormati ikon hero PDPR bagi PLC kita pada petang ini iaitu Cikgu Muhammad Rafi bin Ahmad Hamil dari SK Kulai 1. Terima kasih Cikgu kerana dapat meluangkan masa dan berkongsi ilmu dengan kami semua di Poliscam ni. Okey, sebelum kita teruskan dengan PLC kita, saya terangkan sedikit dahulu tentang persediaan PLC di mana cikgu-cikgu sila pastikan komputer ataupun peranti telefon pintar cikgu dalam keadaan yang baik dan sumber kuasa yang mencukupi, capaian internet yang stabil supaya tak adalah masalah untuk cikgu lost connection ataupun in dan out kan. Okay, dan jika perlu gunakan headphone untuk kualiti audio yang lebih baiklah cikgu. Okey, dan juga pautan link hadiran akan diberikan pada akhir PLC kita nanti. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Cikgu Faruzi bin Ibrahim, pengurus program bagi PLC kita pada hari ini dan juga wakil kepada guru besar kerana tuan guru besar tak sempat nak masuk lagi untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan Cikgu Faruzi. Terima kasih kepada Cikgu Afzan selaku moderator kita pada hari ini. Yang saya hormatilah Puan Julia Abdul Muttalib, pegawai SIC Plus Bahasa PPD Kulai. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kita untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan cikgu-cikgu kita pada pagi ini. Dan saya sayangi dan kasihi Cikgu Rafi, sahabat saya. Bila kita jemput tu, dia terus terima pinangan melalui guru besarnya. Terima kasih Cikgu Rafi. Jadi hari ini ada satu pengalaman yang menarik lah untuk dikongsikan. Jadi cikgu-cikgu kita jemput khaslah Cikgu Rafi ni. Kenapa nanti cikgu tengok sendirilah. Saya tak nak kata kenapa dia dipilih. Nanti tuan-tuan tengok sendirilah dia punya pengajaran dia. So saya nak ucapkan sampaikan salam Tuan Guru Besar. Tuan Guru Besar tak dapat bersama. Asalnya nak bersama tapi meeting e-operasi tak settle lagi daripada pagi. Masih lagi bersambung sehingga saya tak tahu lah berapa kesian dia teruja juga. Dia akan masuk juga mungkin sesi penutup sekarang ya Puan Julia, untuk makluman Puan Julia. Dia sampaikan salam pada saya tadi. So rakan-rakan guru, saya tak ada nak bercakap panjang, cuma saya nak cerita sedikit saja sebelum saya serahkan kepada moderator dan jemput pada Puan Julia nanti. Sebenarnya bila saya buat analisis SWOT, saya dapati isu kritikal yang berada sekolah ini adalah berdasarkan kualiti guru itu sendiri. Maka apa yang kita rancang hari ini adalah satu program yang kedua, rentetan daripada program minggu lepas Google yang kita buat untuk sertifikat tu, dan ramai dah guru-guru warga SKPK telah dapat level 1 dan level 2. Alhamdulillah, tahniah dan syabas. Sebab benda tu tak ada garis masa yang khusus, semua ada peluang untuk guru sertai, insyaAllah akan menerima upgrade diri tuan-tuan. Bila kita relatekan pada hari ini, kenapa kita jemput Puan Julia yang memang pakar dalam bidang ini untuk kita bagi sikit, membugarkan sikit pada PLC. Dalam konteks kita nak buat hari ini adalah dia punya, kita panggil learning walk ataupun kembara pembelajaran. Kita dah berikan kumpulan-kumpulannya, tuan-tuan dah tengok tadi berdasarkan ada 12 kumpulan kesemuanya berdasarkan fokus yang kita telah tetapkan setiap kumpulan. Nanti Puan Julia akan cerita sikit dah sebab saya pun kurang mahir juga benda ni. Saya pun nak belajar bersama Puan Julia hari ni. Cuma kita agak rugi sedikit sebab Puan Julia hanya ada masa sedikit saja. Tak apa, tapi walaupun sedikit, insyaAllah ilmu yang diberikan nanti agak manfaat untuk kita semualah. So, terima kasih sekali lagi bagi pihak sekolah SK Poliscam, ucapkan kepada Puan Julia dan juga Cikgu Rafi di atas kesudian menerima jemputan kita untuk berkongsi elemen-elemen terbaru. Macam untuk makluman tuan-tuan, Puan Julia sendiri pun memang ada sertifikat level Google. Bukan kaleng-kaleng ni, pegawai PPD pun ada benda ni. Jadi, benda ni sekarang kalau kita cikgu tak belajar rugi. Sebab bila pegawai dah tahu memang ada masalah sikit lah kepada guru-guru yang tak nak ambil tahu. Kepada yang tak nak ambil tahu. Kalau tak terbuka hati lagi tak apa. InsyaAllah hidayah tu akan sampai kepada tuan-tuan. Sebab kita dah berubah normanya sekarang.
berbeza. Zaman sekarang, zaman dulu sangat bebas dan perjuangan kita perlu teruskan. Okey, so saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih sekali lagi Puan Afzan dan juga Cikgu Rafi Ahmad. Okey, silakan. Okay, terima kasih Cikgu Faruzi di atas ucapan aluan sebentar tadi. Seterusnya saya mempersilakan Puan Julia binti Abdul Muttalib, Pegawai SIC Plus Bahasa Sektor Pembelajaran PPD Kulai untuk memberikan ucap tamu PLC kita pada petang ini dan menceritakan sikit tentang apa itu PLC, learning walk kita pada hari ini. Dipersilakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita, Cikgu Afzan, Cikgu Nur Afzan ya. Okay, saya cuba paparan saya. Okay. Sebentar ya. Okay, saya harap paparannya dapat dilihat dengan jelas. Jelas Puan. Okay, baik. So terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nur Afzan, moderator kita pada hari ini. Yang dihormati barisan guru penolong kanan SK Police Camp, barisan guru-guru yang dikasihi sekalian. Okay, Alhamdulillah dapat kita sama-sama pada hari ini untuk satu sesi perkongsian. Okay, pertamanya jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Muhammad Faruzi bin Ibrahim, pengurus program pada hari ini yang telah menjemput saya untuk bersama-sama dalam sesi perkongsian amalan baik kembara pembelajaran Digital Hero PDPR Kulai ini. Right. Jadi sekalun tahniah saya ucapkan kepada Cikgu Muhammad Rafi bin Ahmad Hamil dari SK Kulai 1 atas komitmen yang diberikan dalam membantu guru-guru kita meningkatkan kualiti PDPR. So PDPR merupakan satu cabaran yang memberi tamparan hebat kepada kita sebagai pendidik, terutamanya dalam pandemik ini kan, right? So saya yakin dan percaya bahawa keinginan guru-guru sekalian untuk memastikan berlakunya PDPR yang bermakna dan berkesan amatlah tinggi. Justeru perkongsian sebegini merupakan satu wahana yang dinantikan, betul kan? Okay, baiklah. Rakan-rakan guru sekalian, ingin saya menyentuh tentang pedagogi berkesan. Okay, jadi kalau kita lihat tentang pedagogi berkesan ini, untuk kaedah pengajaran yang secara efektif, iaitu efektif merujuk kepada PDPR ataupun pedagogi yang memberikan nilai tambah kepada murid kita. Okay, contohnya, jika saya mengajar kelas tahun 3 Amanah, Cikgu Faruzi mengajar tahun 3 Bestari. Okay, antara kami berdua dalam menyampaikan pengajaran, yang manakah lebih berkesan? Apakah nilai tambah yang dapat diberikan kepada murid-murid kami? Adakah murid Cikgu Faruzi mendapat nilai tambah yang lebih daripada murid-murid saya? Okay, jika itu yang berlaku, walaupun PDPR saya sangat menarik, maksudnya keberkesanan itu lebih tinggi dalam kelas Cikgu Faruzi. Maka di situlah berlakunya perkongsian oleh Cikgu Faruzi kepada saya dan juga tim dalam PDPR, menjalankan PDPR. Okay, pedagogi berkesan untuk merujuk pada nilai tambah yang dapat disampaikan kepada murid-murid kita. Okay, dalam pedagogi berkesan juga, apa yang penting adalah apa yang kita gunakan dalam PDPR itu dapat membawa impak positif. Okay, jadi dalam ini ada 3 perkara yang perlu praktikkanlah apa yang kita tahu yang membawa kepada pedagogi berkesan. Yang pertama ialah reka bentuk kurikulum. Okay, ini adalah satu perkara yang memang secara general, secara amnya seluruh Malaysia, seluruh negara menggunakan DSKP yang sama. Okay, tetapi bagaimana
di SKP tersebut dirungkai di peringkat sekolah, di peringkat panitia. Okay? Mungkin ada sekolah yang melihat dia dah merungkai kurikulum, maka dia melihat bahawa kepentingan untuk lokaliti dia adalah dengan cara membuat mastery learning. Maka mereka boleh melaksanakan mastery learning dan menyusun kurikulum tersebut mengikut acuan sekolah mereka. Okay? Ataupun mungkin ada sekolah mempunyai subjek kritikal. Okay, maka topik-topik kritikal itu diberikan lebih masa untuk dilaksanakan, memandangkan ia dapat memberikan peluang kepada murid-murid untuk dapat tumpuan yang lebih. Jadi ia bergantung kepada kesesuaian sekolah untuk memastikan pelaksanaannya memberi impak positif. Okay, perkara yang kedua, strategi instructional. Okay. So untuk pedagogi berkesan, strategi instructional kita perlu gunakan strategi yang boleh menggalakkan komunikasi, boleh menggalakkan interaksi antara murid. Okay, antara murid berlaku interaksi dua hala, right? Guru-guru menggunakan aplikasi digital untuk memastikan murid-murid dapat berkomunikasi dan berinteraksi. Okay, contohnya mungkin ada guru-guru yang dah melaksanakan pentaksiran secara on-screen ataupun menggunakan aplikasi untuk melaksanakan PBD. Okay, so again, kita perlu lihat balik bahawa sama ada strategi itu dapat menjadikan pedagogi itu berkesan. Okay, dan yang ketiga, teknik pengurusan kelas. Okay, jadi dalam PDPR ini, ia agak berbeza dengan suasana kita apabila bersemuka. Maka walaupun dia dalam PDPR, masih terdapat teknik pengurusan kelas, okay, yang perlu dipraktikkan. Mungkin ada guru yang rasa dia seorang dia cakap bila masuk kelas tertentu. Okay, tak ada respon daripada murid. Maka perlulah untuk mempelajari atau mencari bagaimanakah kaedah yang boleh dilaksanakan secara dalam talian. Okay, cabarannya adalah dalam talian sekarang ni, tapi saya pasti tadi Cik Faruzi kata guru-guru ni dah mencapai dah certified, Google certified educator, right? So mungkin keyakinan tu lebih bertambah, okay, apabila kita ada certain qualification in the digital world macam itulah. Okay, alright. Seterusnya, okay, PDPR yang bermakna. Okay, apabila kita bercakap tentang PDPR bermakna, okay, kita tidak boleh lari bahawa kualiti PDPR yang baik yang disampaikan oleh guru, okay, mempunyai PDPR tersebut mempunyai kualiti yang baik. So kalau tak ada kualiti, maka tak bermaknalah PDPR tersebut. Okay, jadi apakah alat untuk mengukur kualiti PDPR? Okay, apa alat yang kita ada? Right, hanya satu saja instrumen yang kita ada untuk menentukan kualiti PDPR, iaitu SKPM G2 Standard 4. Okay, jadi bagaimanakah cara untuk meningkatkan kualiti PDPR sesama guru? Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru sekalian, terdapat kajian, okay, yang menunjukkan bahawa terdapat pelbagai cara sebenarnya untuk meningkatkan kualiti PDPC. Kita tidak boleh kata this is the best sebab ada pelbagai cara yang telah dilaksanakan, telah diuji, okay. Tetapi yang paling berkesan ialah apabila guru-guru belajar secara kolektif. Okay. Right. Pembelajaran secara kolektif ini boleh kita capai bila kita melaksanakan PLC. Okay, so kerana itulah kita ada PPB sekarang dalam SPR KPM kan, right? Jadi ada 13 aktiviti PPB, right? Yang mana ada yang bersifat kendiri dan ada juga yang bersifat kolektif. Okay, kalau dulu kita sering mendengar ladap, right? Yang bersifat one off. Okay, tapi sekarang kebanyakannya telah bertumpu kepada PLC, right? Kerana PLC ni ciri-cirinya adalah dia berlaku secara berterusan dan dia menyelesaikan isu. Okay, isu kemenjadian murid lah, terutama dalam meningkatkan performance. Okay. Right. So bila saya cakap tentang kolektif teacher, pembelajaran kolektif tadi, right, ada satu yang ingin saya kongsikan, okay, daripada John Hattie dalam bukunya Visible Learning for Teachers. Okay, so John Hattie, beliau menjalankan kajian secara meta-analisis. Dia mengkaji banyak kajian untuk mengetahui apakah kaedah yang paling berkesan untuk murid-murid, untuk pelajar-pelajar, dan apakah kaedah yang membawa impak kepada pelajar. So dalam kajian beliau, yang utama tadi ialah collective teacher efficacy. Efficacy ni bermaksud kemampuan guru untuk memberi impak yang positif kepada murid.
Dalam collective teacher efficacy ni ada guru, setiap orang memainkan peranan, setiap guru mainkan peranan. Mereka melihat data murid, mereka lihat kaedah yang telah diguna pakai dalam kelas dan kaedah manakah yang belum dicuba, kaedah manakah yang perlu dicuba oleh rakan lain. Berlakulah pujuk memujuk supaya mencuba kaedah ini. If this doesn't work, then why don't you use this? Right? Jadi dalam bila collective teacher efficacy ini berlaku, maka berkongsilah pengalaman antara guru-guru. Jadi jika dalam PLC kita yang kita laksanakan itu hanya seorang saja yang bercakap dan dia ada team member yang lain tu hanya mendengar, maka itu bukan PLC ya. Itu dia ladap kendiri namanya. Okey, jadi PLC dia ada link dengan impak kepada pembelajaran murid. Dan perlu dinilai juga, adakah PLC yang kita laksanakan ini kena pada targetnya? Adakah dia menjawab, adakah ia menjadi penyelesaian kepada isu yang dihadapi? Dia bukan hanya duduk bersama-sama membincangkan tentang seorang murid tetapi tidak berdasarkan data. Right? So it's always about adanya data yang menyokong kenapa PLC tersebut dijalankan. Okay. Right. So saya ulas baliklah. Saya rasa untuk SK Police Camps TS25 PLC merupakan satu perkara yang satu perkara yang bukan baharu dan memang dah diperkasakan. Jadi dalam 4 soalan kritikal ketika menjalankan PLC, apakah aspek yang kita ingin murid belajar? Bagaimana kita tahu yang mereka sedang belajar? Bagaimana kita respon sekiranya mereka tidak belajar? Bagaimana kita respon sekiranya mereka belajar? Right? So tidak ada perkara negatif pun yang kita bincangkan dalam PLC, tidak ada, dia mesti akan menjurus kepada impak yang positif, right? Kerana adanya 4 soalan kritikal ini. Right, and then model FIS, right? Ini yang dikongsikanlah dalam sebuah kursus yang saya baru hadiri pada tahun ini. Di mana amalan PLC ni, apa jenis alat kolaboratif PLC, ia ada berdasarkan model FIS, iaitu focus, improve dan share. Right? Jika kita laksanakan teacher sharing session sekalipun, dia tetap menggunakan model ini. Teacher sharing session berdasarkan apa data yang ada. Bukan I just want to share this lah. Bukan setakat itu. Tapi apa data yang ada yang menyebabkan kita laksanakan teacher sharing session. Intervensi berfokus dan pemantauan berterusan. Setiap kali kita jalankan apa jenis alat kolaboratif PLC, dalam perlu ada data dan apakah intervensi dan akan dipantau secara berterusan. Kemudian improvement. Dalam improve ini ialah untuk kita mempercepatkan proses pembetulan. Buat proses penambahbaikan. Dah dibincangkan dalam pasukan. Dan kemudian S, share. Right? So bila kita laksanakan PLC, maka kita akan dapat lihat ada banyak amalan baik yang perlu dikongsikan. Seperti mana yang kita laksanakan pada hari inilah. Kita akan lihat apa yang Cikgu Rafi akan laksanakan. Berkongsi pengalaman, kepakaran dan amalan terbaik. Jika amalan baik ini tidak dikongsikan, maka dia akan terkubur begitu sahaja. Jadi PLC ni dia akan memberikan satu pengalaman yang berterusan. Meningkatkan kepakaran masing-masing. Alright? Saya dah sampai hampir kepada penghujung sikit. Ingin saya kongsikan di sini. Alright, satu lagi tulisan Costa and Kelly. Apa yang Costa dan Kelly nyatakan, right? Mereka telah mengkaji tentang orang-orang yang berjaya dalam segala bidang, right? Sama ada mereka adalah penyanyi, menghibur, ataupun mereka yang profesional, doktor, peguam dan sebagainya, right? Orang-orang berjaya ini dia mempunyai tabiat yang sama. Jadi mereka telah merumuskan bahawa tabiat orang berjaya ini ataupun habits orang berjaya ini ada 16 yang mereka rumuskan. Jadi 16 ini adalah apa yang kita perlu berikan kepada murid-murid kita supaya mereka jadi orang-orang yang berjaya. Mungkin dalam 16 mereka mungkin ada 5 atau 6 tapi in the end they can achieve sampai 16. Contohnya mungkin ada murid kita ni bila kita marah dia ketawa.
Okay, kita bagi hukuman, dia relax je. Okay, dia buat lawak, right? Okay, jadi itu adalah ciri nombor 14, finding humor. Okay, so pun ciri-ciri orang berjaya je, kita jangan penalize je lah kalau dia mungkin buat lawak ke apa kan. Okay, alright. So finding humor ni pun salah satu ciri orang yang berjaya. Okay, jadi daripada 16 ini, yang berkaitan dengan profession kita ataupun yang berkaitan dengan PLC, okay, ada 4 yang boleh saya simpulkan, iaitu yang pertama, remaining open to continuous learning. Okay, so dalam PLC dia memberi peluang untuk kita buat sesuatu secara berterusan. Okay, berkongsi and then kita sentiasa berfikiran terbuka. Okay, open to continuous learning. Okay, yang kedua, untuk thinking interdependently, right? So kalau kita ingin berjaya, right, atau ingin menjayakan misi sekolah kita, right, menjayakan murid-murid kita, okay, kita janganlah duduk fikir seorang-seorang. Okay, thinking independently maknanya perlu work together. Alright, perlu fikir dengan rakan-rakan kita. Okay, help them to think, right, together, right? So mesti jadi team player. Okay, kita tak boleh suffer in silence. Okay, sampai masa you rasa macam jadi in the end dia akan jadi guru-guru yang kecewa, guru-guru yang selalu merungut dalam kumpulan guru Malaysia. Okay, apa nama dalam Facebook tu? Okay, KGM kan. Semua guru-guru yang kecewa semua dalam tu. Alright, so thinking interdependently ini adalah satu amalan baiklah yang boleh yang patut dilaksanakan. Okay. Alright, yang ketiga ni, thinking about your thinking, right? Metacognition lah, kita berfikir, kita selalu reflect. Okay, apakah yang kita fikir ini memberi kesan pada yang lain, right? Maksudnya di sini, jika kita ada idea, maka kita keluarkan idea itu, alright? Kita put forward the idea kita kepada rakan-rakan supaya mereka boleh komen, mereka boleh soal, mereka boleh tambah baik, right? So yang keempat ialah questioning and problem posing. Selalu bertanya. Bertanya pada diri sendiri atau bertanya pada rakan-rakan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Right? Bagaimana cara untuk membantu murid kita mencapai tahap penguasaan yang minimum, for example. Okay, kita nak dia capai skor kami TP3. Okay, kalau dia baru TP1, okay, kemudian kita bimbing, dia masih di TP1, adakah kita perlu berhenti? Okay, itu tak sepatutnya berlaku, right? Kita patut cari lagi what's next, what's next, what's next. Apa yang kita perlu buat sebagai way forward. Okay, tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. Saya selalu pesan dengan anak saya, tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan kecuali mati. Bila mati orang selesaikan untuk kita, orang mandikan kita, what's my Puan Julia lekat Dengar suara dia lah. Sekejap, dia mungkin terputus je kita tunggu dia sambung balik tu, dia terputus tu. Hang kita tunggu sekejap rakan-rakan guru. Technical biasa memang macam ni lah. Apa yang saya nak pesan mungkin sementara Puan Julia masuk, kita jangan panik lah. Bila berlaku pada kita, dalam kelas sekalipun, kita cuba sambung balik lah tengok sebagainya. Kalau kita panik memang langsung tak boleh buka jadi kan, terus jadi gelabah. Memang akan berlaku. Sehingga saya buat program peringkat kebangsaan sekalipun, dia akan terputus. Okay, Puan, dia lost dia masuk balik, kita tunggu sekejap. Kalau cikgu-cikgu ada nak tanya soalan, boleh tanyalah. Kalau segan nak bertanya secara langsung pada Puan Julia, boleh tulis di komen lah. Nanti mungkin kita akan panjang lah. Siti Aisyah. Cikgu Rahimah ada soalan ke? Sebab Cikgu Rahimah kat tangan. Sementara Puan Julia belum masuk ni, kalau ada nak tanya. Okey, nak tanya.
biasanya dalam musim PKP ni kadang-kadang saya lah ni selalu suka bagi idea. Kalau di sekolah lama walaupun tak PKP sekalipun, sebenarnya Maafkan SMS, WhatsApp, dengar tak? Oh dah masuk. Okey. Okey, tak apa. Kita Maafkan sambung saya. balik Puan. Tak apa Mana Puan, dia teruskan boleh Puan. Okey, saya teruskan ya. Alright, so tadi kita telah pisah dengan habits of mind ni tadi. Okey, 4 yang utama yang boleh kita praktikan supaya kita pun jadi antara golongan-golongan guru yang berjaya. Okey. Right. Seterusnya, kaitan PLC dengan kualiti PDPR. Pembelajaran bermakna, PDPR bermakna, PDPR yang efektif. Okey, kalau kita lihat di SKPM G2 Standard 4, saya fokuskan di sini lah. Mungkin Cikgu Faruzi dia akan gunakan aspek yang lain. Tetapi ingin saya maklumkan di sini, dalam SKPM G2 Standard 4, wajaran paling tinggi adalah dalam aspek guru sebagai pendorong minda murid dan murid sebagai pembelajar aktif. So dua aspek ini dia berkait rapat. Jika you capai TP4 tahap kualiti 4, okey, di 4.4.1, okey, murid-murid you mesti boleh berkomunikasi 100% atau 90% murid dapat berkomunikasi melaksanakan aktiviti pembelajaran. Okey, yang kedua semua murid dalam kelas boleh berkolaboratif, maka murid sebagai pembelajar aktif boleh mencapai 90 hingga 100%. Okey, adakah PDPR kita menggalakkan murid mengemukakan soalan, bukan kita mengemukakan, murid mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif. Okey, jadi kita mendorong murid untuk memberi respon yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif. Okey, yang keempat, guru sebagai pendorong minda menggalakkan murid mengemukakan soalan. Okey, 50% murid mengemukakan soalan. So aktiviti yang boleh menggalakkan Saya C plus ni. murid mengemukakan soalan. Okey, yang kelima, menggalakkan murid memperoleh Tengah meeting. pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. Okey, so 90% hingga 100% murid memberi respons ke isu pelajaran. Okey, nombor 6, mewujudkan peluang untuk murid memimpin. Adakah dalam DPR kita memberi peluang untuk mereka mengetuai perbincangan? Adakah mereka menggalakkan kita menggalakkan mereka untuk mengetuai presentation? Okey, mengetuai kumpulan, right? Dan kemudian soalan situasi yang menjurus ke arah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. So, dalam setiap DPR kita, jadi untuk nombor 7 ni, setiap lesson yang kita rancang perlulah ada aktiviti yang di mana murid-murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Okey. Alright, 50% murid membuat keputusan menyelesaikan masalah. Okay, jadi kemahiran inilah yang perlu dikongsikan sesama guru, okay, supaya PDPR masing-masing lebih berkualiti. Okay, jika sekarang dia berada di tahap cemerlang, maka dengan adanya kemahiran-kemahiran baru ataupun kemahiran-kemahiran yang boleh menggalakkan murid, boleh mendorong minda murid, maka kita akan jadi lebih cemerlang. Okay, cemerlang bukanlah penamatnya. Okay. Okay. Alright, so kembali kita buat sikit revision lah tentang PLC tadi. Okay, aktiviti PLC berdasarkan 3 idea utama. Yang pertama ialah memastikan semua murid belajar. Okay, yang kedua membina budaya kolaboratif. Fokus kepada outcome murid. Outcome ini bukan bermakna satu kali PLC murid terus semua boleh mencapai TP6, right? Walaupun kemahiran dia hanya ada sikit improvement, okay, sikit itulah yang kita raikan. Okay, sebab progress is progress. Okay, right? Okay, dan juga bagaimana kita tahu yang mereka sedang belajar, bagaimana kita respons sekiranya mereka tidak belajar, bagaimana kita respons sekiranya mereka belajar. Right. Okay. So itu saja dari saya. Saya harap dalam aktiviti
Seperti hari ini guru-guru SK Polis Camp yang hebat-hebat semuanya. Okay, saya pasti dapat berkongsi ataupun melihat sendiri bagaimana lesson yang disampaikan oleh Cikgu Rafi nanti, iaitu sama ada dia telah berada di tahap apa tadi, berkesan, okey atau tidak. Kenapa kau matikan? Kau matikan apa? Matikan. Tak, ni hotspot. Tak ada, sekarang ni kau mati. Asal scholarship ni je, keluar lagi. Puan Julia dah habis ke? Oh, rasanya dia tersangkut. Dia mungkin anak tertutup internet ni. Ni dugaan-dugaan yang tidak dijangka ni. Tutup internet ke apa, terus hang. Okey, tak apa. Puan Julia rasanya dah habis tu. Takut dia cuba masuk balik. Sementara tunggu Puan Julia, saya nak bagi sedikit taklimat cikgu. Sebab Cikgu Rafi sebenarnya dah ready dengan anak murid dia. Anak murid dia. Dia dah ready tu sebenarnya. Dia tak sabar untuk tu. Jadi sebenarnya tuan-tuan tadi, masa Puan Julia tengah bentang tadi, saya testing Google Breakout. Jadi tuan-tuan semua tertukar kepada breakout tadi. Tak perasan dia dah keluar dan masuk balik lah. Jadi untuk tuan-tuan, saya dah pecahkan kepada beberapa kumpulan, 12 kumpulan kesemuanya. Di dalam kumpulan tuan-tuan ada ketuanya. Ketuanya terdiri daripada SLT ataupun FLT lah. In case kalau ahli kumpulan tuan-tuan ketuanya tak dapat masuk teknikal, mohon wakil panitia yang ada ambil alih. Puan Julia ada. Sambung balik Puan Julia sikit. Dah terima kasih tadi. Okey, Puan Azan sambung sikit Puan Azan. Okey. Ini kita dapat dikongsi sama, kita akan lama dengan PDPR ni. Okay, mungkin even selepas kita kembali semula ke sekolah, right? Mungkin ada kes-kes di sekolah dan sekolah ditutup 2 minggu, maka PDPR will be there. Okay, right. So sekian saja dari saya, yang baik datang daripada Allah, kelemahan lain-lain daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Julia atas ucapan dan sedikit perkongsian yang bermanfaat sebentar tadi, walaupun ada yang lost, putus ke apa ke, tapi saya rasa semua cikgu-cikgu pun sedia maklumlah tentang hal ini. Cikgu Faruzi ada nak terangkan sedikit ke berkenaan dengan teknikal? Terima kasih Puan Julia tadi atas ucap utama. Beliau pun akan join meeting di peringkat PPD nanti. Terima kasih sekali lagi bagi pihak sekolah dan juga warga sekolah SK Polis Camp lah kesudian Puan. So izinkan saya teruskan Puan. So tadi saya dah bagi taklimat sedikit, tuan-tuan sebenarnya berada di dalam grup masing-masing. Cuma tadi saya dah letakkan, pecahkan tuan-tuan kepada breakout room. Bila saya buka breakout room sekejap lagi, tuan-tuan akan ada butang untuk join ke bilik sebelah. Kumpulan tuan-tuan lah. Jadi kalau yang tak dapat masuk tu dia akan tertinggal kat sini. Bila tak tinggal sini nanti saya akan bantu tuan-tuan untuk masuk. Sebab ada beberapa isu lah yang kita kena tahu. Kadang-kadang sebab Google Meet kalau guna telefon dia tak update dekat Meet dia, maka dia tak boleh masuk breakout room. Okey, kalau guna telefon, kalau guna komputer tak ada masalah lah. So kita akan cuba. Apa yang penting, kejap lagi Cikgu Rafi akan mulakan sesi pembelajaran. Saya akan bagi pautan link ni dulu tuan-tuan. Saya nak bagi pautan ataupun Cikgu Rafi boleh share kat sini tak? Dekat chat ni. Saya tak nak cari, tak jumpa pula link. Bila cikgu masuk Meet Live ini dalam kumpulan cikgu, cikgu tak akan ganggu kelas Cikgu Rafi. Kenapa? Sebab dia kita gunakan Meet Live. Ni kehebatan Meet Live lah. Jadi kalau keluar masuk pun tak terganggu. Kalau cikgu berbincang sama kumpulan cikgu pun tak akan ada masalah, tak akan ada gangguan. So saya sharekan link dulu, link yang ni. Link untuk Cikgu Rafi punya kelas ni. Bukan link Meet Media, link Meet Live. Okey, yang ini nanti cikgu klik yang ni lah. Nanti seorang dalam ahli kumpulan tuan-tuan kena buka lah link ini.
tengok bersama-sama, share screen. Dalam ahli kumpulan tuan-tuan tu ada yang muda. Kita dah saya dah minta bantuan Cikgu Sarimah dan pasukannya untuk susun pelbagai kategori jenis guru. Pertama, guru yang mengajar 10 tahun ke bawah. Kategori kedua 10 tahun ke atas sampai ke tahun ke-20 dan kategori ketiga adalah 21 ke atas. Dan dalam kumpulan tuan-tuan juga ada ketua panitia. Jadi kalau tak ada wakil ketua PLC itu, automatiklah orang yang paling kanan dalam kumpulan tersebut akan menjadi pembimbing kepada PLC. Benda dia senang je, tuan-tuan tengok Cikgu Rafi belajar, tengok borang saya berikan PLC tersebut, tuan-tuan isi berdasarkan fokus. Fokus ni maksudnya tajuk nama kumpulan tuan-tuan. Kalaulah kumpulan tuan-tuan tu guru sebagai pendorong, maka kena tengok elemen pendorong apa yang ada pada Cikgu Rafi yang mengajar murid-murid beliau. So kena catatkan, kena tulis, bincang bersama. Tak ada masalah dalam grup tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak akan ganggu kelas Cikgu Rafi. Cikgu Rafi dah ready ya, boleh angkat tangan kalau dah ready. Kita nak pas mulakan ni. Bagi rakan-rakan guru terus masuk ke sana. Saya akan pecahkan breakout ni, room ini. Kalau tuan-tuan nak belajar breakout room nanti, sebenarnya video saya dah ada, nanti boleh bergurulah kita kongsi kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berjaya habis Google, insyaAllah lah sebenarnya boleh dapat ilmu ni. So saya akan pecahkan tuan-tuan. Siapa bersuara? Dekat saya punya link tree tu, ada dua pilihan. Dekat YouTube ataupun Google Meet. Pilihlah mana-mana yang berkenan ya. Okey, betul-betul. Okey, kalau macam tu Cikgu Rafi bagi boleh pilih dua. Cikgu boleh masuk meet terus pun boleh, tapi saya tak galakkan Cikgu Rafi sebab saya takut nanti terganggu sesi PDPR-nya. Tetapi saya standby juga. Yang meet tu ialah streaming. Okey, streaming. Saya bagi streaming Okey. Okey, so kita pecahkan cikgu kepada grup. Cikgu tengok nanti meet cikgu akan keluar notifikasi, klik notifikasi tersebut. Nanti secara automatik rakan-rakan guru akan berada di dalam kumpulan masing-masing. Okey, so saya mulakan. Tapi jangan risau. Kalau yang ada masalah, dia kekal kat meet utama ni nanti, saya akan pecahkan kumpulan. Sebab ada yang login pakai ID biasa, pakai ID 5. Okey, jadi itu ada sikit masalah lah. So kita akan mulakan sekarang. Okey. Saya akan pecahkan tuan-tuan kepada breakout room. Jadi ada keluar notifikasi ke atas tu, tuan-tuan bolehlah terus masuk ke breakout room masing-masing dan bincangkan sesama ahli tuan-tuan, borang berkenaan. Betul ni. Cikgu Rafi, kalau ada masalahnya ke bagi tahu nanti kita tengok sama-sama. Okey, sekejap Okey. Wire berbelit. Oh ya, boleh. Kalau yang tak dapat masuk backup room, bagi tahu saya kat sini. Sepatutnya tuan-tuan tak ada di meet utama ni. Nanti bila tamat masa saya akan panggil tuan-tuan kembali ke meet utama. Tak jumpa tak apa. Slow sebab pakai telefon. Cuba. Sebab sekarang live stream ni. tak ada room ni. Ini bukan. Ayo. Rafi dah keluar dah Rafi. Ada ni. Slide awak ni. Ada. Okey ya? Ada. Okey. Boleh Saya berjuang dulu ya. Okey, berjuang. Good luck Rafi. Tolong senaraikan kelemahan saya, nanti share. Okay, see you. Sebab ada lagi beberapa orang kat meet utama ni. Tuan-tuan berada meet utama macam Cikgu Zuhilmi, Cikgu Siti, saya rasa tak berjaya masuk ni. Okey. Cuba cikgu ada butang-butang tu cikgu cuba. Saya berjuang dulu ya. Okey, good luck teruskan cikgu. Tolong senaraikan kelemahan saya, nanti share. Boleh. Cuma ada beberapa orang masih lagi berada dalam backup ni.
Saya paksa dia orang masuk sini dulu balik. Sebenarnya Cikgu Rafi tadi dia tak habis lagi, dia sesi breakout room activity dalam 5 minit. Dia habis pukul 2.40 lah, tapi tak apalah, tuan-tuan dah kembali kat sini, tak ada masalah. Kita tunggu rakan-rakan yang lain sekejap. Sambil-sambil tu kalau borang tu boleh terus isi lah bersama ahli kumpulan. Tetapi jangan bincang sini sebab semua ahli kumpulan dah dengar. Bila tuan-tuan duduk dalam main room ni semua dah dengar. Tadi dengar suara Kak Sarimah ke siapa tadi cakap kan. Dia tak perasan dia dah berada dalam main room balik Yang dah ada kat main room, okey, tunggu sekejap. Saya tengok lagi ada beberapa kumpulan belum kembali lagi ni. Kumpulan 11, kumpulan 12, kumpulan 7. Tak makan hari ni bang. Okey, bila tengok sini macam semua dah masuk kepada meet utama. Nanti saya check dulu ada lagi tak ahli kumpulan. Okey, ada lagi kumpulan 12. Kumpulan 12 belum degil ni, tak nak masuk ni. Tapi dia sedang berbincang dia orang Tengok kumpulan 11 dulu. Jangan saya paksa dia orang masuk dulu. Okey, hampir kesemuanya telah berada di grup utama ni. Terima kasih. Jadi, Tuan Guru Besar ada tak di sini? Tuan Guru Besar? Cikgu Afzan bagi saya handle yang seterusnya Cikgu Afzan Okey, boleh cikgu. Maksudnya sekarang ni cikgu terus ambil ke? Okey, cikgu serah pada saya lah, saya terus ambil. Saya nak jemput, ada Guru Besar ada tak? Tuan Guru Besar nampak macam ada profile ni. Ada profil dia tapi saya tak tahu dia oh ya, tadi dia bagi tahu saya dia semayang tadi. Dia lewat semayang Zuhur hari ni. Dia ada meeting panjang sangat. Okey, tak apa. Cikgu, saya terus ambil. Cikgu Afzan, cikgu serah pada saya lah, saya terus ambil. Saya nak jemput, ada Guru Besar ada tak? Tuan Guru Besar nampak macam ada profile ni. oh ya, tadi dia bagi tahu saya dia semayang tadi. Dia lewat semayang Zuhur hari ni. Dia ada meeting panjang sangat. Okey, tak apa.
Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Nafzan. Tadi pun kita masa tuan-tuan dalam meet breakout room tadi ada. Ada. Tuan Besar ada tu. Tuan Besar ada. Tuan Besar ada. Cikgu Zamidi, Cikgu Muhyiddin boleh kita Cikgu buat room penutup sedikit. Tapi sebelum jangan tengok Cikgu Muhyiddin ada bilik dia tak? Tengok. Saya bagi saya buat rumusan sikit tapi Cikgu penutup dia. Boleh. Okey, Cikgu Hafzan, Guru Besar berucap selepas saya Mic. Cikgu tak dengar. Okey. Kejap lagi saya akan bagi rumusan Cikgu Hafzan. Nanti selepas rumusan saya pass balik kepada Cikgu Hafzan untuk jemput Guru Besar buat sedikit ucapan penutup lah. Sebab pagi tadi permulaan tadi tak sempat kan. Boleh Cikgu Hafzan Boleh. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan guru. Pertama, ini adalah satu pengalaman baru untuk tuan-tuan lah. Memang sangat baru. Saya percaya bukan baru untuk tuan saja. Saya percaya sekolah lain pun banyak tak terdedah seperti ini lagi. Sehingga ke sekolah SK SK Kulai 1 sendiri pun tak didedahkan lagi seperti inilah. Sebab saya nak kongsikan pengalaman baru. Of course tadilah saya dah jelajah setiap grup tadi. Ada yang audio berbunyi, ada grup senyap sunyi, ada yang grup video dia terbalik. Dia benda-benda itu adalah teknikal yang tuan-tuan kena hadapi. Sebab tu nanti kita letakkan tuan-tuan dalam grup yang bercampur-campur bidang yang pelbagai. Maksudnya ada yang muda, ada yang sangat muda, ada yang senior sedikit, tak ada masalah. Tapi inilah saya nak ceritakan, nak bawa kepada Cikgu Rafiq ini, dia merupakan calon guru cemerlang lah, grade DG48. Jadi apa yang dia mengajar sebenarnya Nazir semua dah tengok lah, jadi dia menempati. Kenapa saya cakap macam tu tuan-tuan? Sebab masa saya tahun lepas, seorang Nazir pun belajar dengan saya, belajar untuk menggunakan teknologi. Maksudnya Nazir pun dah terdedah seperti ini. Maksudnya mereka sedia maklum benda ini, dan mereka pun saya tanya pasukan Nazir Johor, mereka pun dah belajar benda-benda macam ni. So menggunakan macam tadi breakout room, menggunakan tadi saya tengok ada whiteboard, ada kumpulan mana tanya, pakai apa tu sebenarnya semua itu yang kita minta Cikgu Rafiq gunakan tadi semua ada dalam Google punya Delima ini. So Cikgu ambil lah inisiatif yang ada, yang kita buat bengkel minggu lepas, sebab benda tu bukan mati kat situ Cikgu, dia boleh belajar sepanjang masa lah. Kalau Cikgu nak semangat, Cikgu ada CJ, join group yang kita letakkan supaya Cikgu berada dalam circle yang positif. Sebab apa? Sebab Cikgu mula melangkah, dah ramai dah mula melangkah. Tanah syabas, saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu. Sebab ini adalah permulaan yang bagus untuk Cikgu, sebab Cikgu kena tahu hakikatnya nanti yang datang silih berganti pemimpin yang akan memimpin Cikgu pun ada elemen-elemen ini. Supaya Cikgu tak terkejut, tak tersentak, tak tu Cikgu mulalah cuba, walaupun Cikgu merangkak tetapi Cikgu dah mula melangkah. Itu penting bagi saya lah, pengalaman yang kita bawa pada tuan-tuan. Macam benda ini memang sangat baru daripada tuan-tuan lah, tetapi nak kata baru pun sebenarnya dah kita PDPR setahun, hampir nak masuk ke 2 tahun. Okay, so Cikgu boleh tengok tadi Cikgu menilai. So task yang kita berikan tadi, borang-borang tersebut, Cikgu tak perlu hantar hari ini. Nanti Cikgu murnikan dalam ahli kumpulan bincang. Semua saya nak minta maaf lah, terutama kepada kumpulan 11 dan kumpulan 1. Dia bertembung borangnya. Nasib baik Cikgu Ashikin, orang ketiga dalam kumpulan sebelah bagi tahu. Mula tu ada dah bagi tahu, Cikgu Syida ada bagi tahu, Cikgu Fadilah. Saya tak faham ayat dia. Sebab mungkin Cikgu Ashikin ni dia teknikal sikit, dia cerita, oh boy saya faham benda apa yang dimaksudkan. Borang dia, borang yang sama. Bila orang tu isi, orang ni padam, dia terdelete. Sebab dia kumpulan berbeza. Tajuk pun sama. So saya minta maaf lah kepada kumpulan 1 dan kumpulan sebelah. Dia bertembung borang yang sama. So nanti Cikgu Ashikin dah kongsikan, saya dah kongsikan borang yang baru nanti minta ke Mas Kini. Kenapa Cikgu? Sebab Cikgu tengok satu bahagian je. Guru pendorong, ada yang tengok guru penilai, ada yang tengok guru sebagai murid aktif. Nanti kita akan gabungkan borang tersebut, saya akan bincang guru besar untuk kita buat next
next pertambahbaikan lah dari apa yang kita buat PLC hari ni. Tapi apa yang kita nak kongsi kepada cikgu adalah pengalaman baharu cikgu. Tengok realitinya macam cikgu, mungkin orang kata cikgu Rafi boleh lah dia ngajar budak bandar, sama je cikgu, taman dia sama macam taman kita. Macam mana manage tu kita adalah proses, tapi dia proses cikgu, dia takkan terus jadi cantik macam tu. Sebab dia dah mula tahun lepas lagi. Tapi cikgu Rafi bukan orang teknikal ICT, dia bukan orang yang mahir ICT, dia orang yang ke arah mencabar diri untuk ke arah teknologi itu yang kita respect dia. Okey, mungkin benda ini kita dah bawa pada tuan-tuan, cikgu-cikgu dah tengok sendiri dan menilai nanti borang tu bagi pada saya, kita tak payah bagilah sebenarnya, saya boleh tengok cara live tersebut nanti kita akan kumpulkan untuk manfaat cikgu semualah, untuk macam kita kata tadi, Puan Julia kata, kita pun kita atas kertas sekolah akan buka 10 hari bulan 10 pendidikan khas. Kita tak tahu lagi fasa Johor ni bila akan sampai. Kita nak berharap kelas muka, kita tak tahu lagi benda macam kebarangkalian macam-macam mungkin berlaku. Mungkin tak buka sampai bulan 3, kita tak tahulah. Cuma kita berharap, of course lah, cikgu mindset cikgu, kelas bersemuka adalah terbaik. Tetapi ingat cikgu, bila PDPR yang buka sekolah pun nanti separuh akan ada PDPR, ada separuh akan belajar bersemuka. Itu lagilah menghendaki cikgu untuk mahir menggunakan teknologi. Jangan risau terangkak-rangkak kura-kura ataupun sebagainya, tapi cikgu dah mula melangkah. Saya kagum ada beberapa orang tadi PM nak belajar, macam cikgu Azura, cikgu Syida tadi tak dapat masuk sebab update Meet-nya tak update sebagainya. Itu permulaan. Cikgu tanya saya sementara saya ada di Polis Camp, insya-Allah cikgu bantu. Cikgu jangan segan. Cikgu PM. Cuma kalau saya nasihatkan cikgu, kalau cikgu nak laju, saya balas dengan Telegram lah. WhatsApp saya agak lambat sikit sebab saya biasa menghadap komputer. InsyaAllah saya akan bantu cikgu. Kalau perlu macam cikgu Rashidah itu dalam kita punya bengkel jawatan kuasa taklimat mesyuarat itu, kalau perlu datang berjumpa dengan saya nak belajar, insyaAllah kita akan kongsikan ilmu cikgu. Sebelum saya serahkan pada pengacara balik, so saya nak ceritakan minggu depan kita ada lagi satu bengkel. Kita ada dua lagi sebenarnya. Setiap hari Isnin, hari Isnin minggu depan kita ada bengkel untuk Microsoft. Ini yang agak menarik. Yang susah Google tau, cikgu nak dapat CJ. Microsoft nak dapat CJ dia sangat senang. Lepas tu cikgu tengoklah cikgu suka Microsoft ke, cikgu suka Google ke, ataupun cikgu suka Apple. Apple tu device yang untuk platform pelajaran ada dua, Google dan juga Microsoft. Cikgu boleh pilih nantilah. So yang penting ilmu cikgu sapu semua. Okey, jadi minggu depan saya promosi, cikgu nak dapat sijil peringkat global, esok just hadir kita punya bengkel minggu depan, dapatkan token yang diberikan oleh cikgu Fazli penceramah tersebut, cikgu masukkan ke dalam sistem Microsoft dengan D5, cikgu terus dapat CJ peringkat global Microsoft Educator Innovative Educator. Ini CJ lebih mahal pada cikgu yang buat Google yang 2 level tu, tapi Google ni dah ada next step dia, global dia kena ambil periksa. Okey, so itu saja daripada saya serahkan kembali kepada Cikgu Afzal. Terima kasih semua cikgu, minta maaf atas masalah teknikal, mana-mana pun akan berlaku, yang penting kita jangan panik. Itu saja. Terima kasih. Silakan Cikgu Afzal. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Faruzi atas perkongsian sebentar tadi. Berkata Cikgu Faruzi, jangan panik. Jangan panik. Seterusnya saya menjemput Tuan Guru Besar Cikgu Muhammad Muhyiddin bin Sibli untuk membuat rumusan bagi sesi komuniti pembelajaran profesional kita pada petang ini. Dipersilakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis tahniah Cikgu Nur Afzan. Pertamanya saya ucapkan tahniahlah kepada semua guru SK Polis Camp yang menyertai ini lebih hampir semua ya. Itu adalah satu sikap ataupun nilai yang baiklah untuk mengejar ilmu. Jadi dan juga tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada pengelola program Cikgu Faruzi untuk memberi kita satu input ilmu yang baru. Kita sangat berterima kasih kepada Cikgu Faruzi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Puan Julia dan juga Puan Afifah yang saya nampak tadi ada nama sebagai sokongan PPD kepada SK Polis Camp dan juga kepada program yang dijalankan untuk perantisan Cik Faruzi untuk sekolah SK Polis Camp. Apa yang saya nak simpulkan kat sini cikgu, pertamanya kita syukur alhamdulillah. Selalu saya katakan
Rezeki itu datang dalam berbagai bentuk. Kalau kita fikir dalam-dalam, inilah rezeki kita cikgu. Segala kebaikan yang banyak cikgu telah jalankan, akhirnya datang semula pada cikgu. Jadi pesan saya, rebutlah rezeki ni dengan sebaiknya, cabarlah diri cikgu untuk mengupgradekan diri, mana kita lead sikitlah untuk dapat ilmu ni. Itu saya katakan dia rezeki yang baik. Dan cikgu ramainya muda-muda, dari segi basic ICT-nya tak perlu dipersoalkan. Cuma cikgu tak nak bugarkan itu sahaja. Okey, cikgu sahut cabaran ini dan saya bukan nak promote kursus GCE tu. Kalau boleh ikut tujuan asalnya 84 kita dapat CJ tersebut. Termasuklah diri saya, walaupun merangkak saya cuba gagahkan jugalah. Okey, saya fikir cikgu lebih banyak masa untuk meneruskan benda begitu. Okey, saya kena sesuaikan masa saya dan jangan give up cikgu. Jadi rebutlah peluang sementara Cik Faruzi masih ada. Okey, bagi pihak saya saya sebagai mentor, saya akan berikan terbaik dalam bidang pengurusan dan kepimpinan. Okey, untuk dia dan supaya dia jauh lebih baik apabila dia menjadi guru besar nanti. Tapi di peringkat cikgu pula, jangan lihat daripada sudut negatif, pandanglah ia sebagai satu rezeki untuk cikgu. Untuk cikgu rebut peluang ni, dia ada, cikgu tanya sampai 8 minggu ni, jangan sampai kita menolak ilmu. Jadi saya yakin dengan perkembangan yang ada, cikgu dah mula merangkak dengan baik, memang dia sedia ada, kepakaran yang ada. Contoh cikgu yang lama, cikgu Yusuf, cikgu Zahar, cikgu Baizura memang kita kenali, cikgu Nur Sikin dan ramai cikgu lain, cikgu Azizan, cikgu Azhar, memang mampu untuk menjadi lebih baik dalam pengurusan ICT dan akhirnya kita linkkan dengan PDPR. Yang satu saya ingatkan cikgu, saya ambil masa sikit, kita tak payah mimpilah kita nak bersemuka dulu. Kita andaikan keadaan ini berterusan dan kalau kita bersemuka sekalipun, kita mungkin gunakan benda ini tetap kita gunakan waktu mana kita nak. Jadi kita andaikan PDPR ini terus berjalan dan kita dapat upgrade lagi ilmu kita untuk kebaikan diri cikgu semua dan diri anak murid kita. Jadi saya tak nak berucap panjang. Jadi dalam perbincangan tadi, minta maaf saya keluar sekejap, saya solat zuhur di pagi mesyuarat tak sempat. Saya masuk tadi pun saya masih mesyuarat yang pagi. Saya masuk je, jadi saya yakin, saya nampak cikgu dah memberikan komen yang baik. Jadi tak faham, tanya lagi Cik Faruzi untuk terus gradekan apa yang diberikan. Okey, tahniah untuk semua cikgu SK Polytechnic kepada saya. Semoga cikgu terus gembira dengan ilmu yang ada ni dan terus bermotivasi untuk mencipta yang lebih baik. Itu daripada saya. Terima kasih pengajar majlis. Terima kasih Encik Faruzi. Terima kasih Puan Julia dan juga Puan Afifah, Wakil PBD, dan tahniah untuk semua guru. Teruskan nilai-nilai yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar di atas ucapan penutup rumusan sebentar tadi. Okey. Cikgu jangan lupa ya, isi borang kehadiran, pautan link telah diletakkan di dalam ruangan chat. Cikgu Siti Hajar telah letakkan di dalam ruangan chat. Jadi cikgu bolehlah isi link kehadiran tersebut. Okey, sebelum kita akhiri community pembelajaran profesional PLC kita pada petang ini bagi pembara pembelajaran digital Hero PDPR, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Puan Julia binti Abdul Muttalib, pegawai SSC Plus Bahasa, dan juga Cik Afifah, penolong pegawai PPD yang menyertai sekali pada petang ini, dan juga ikon hero PDPR kita iaitu Cikgu Muhammad Rafi bin Ahmad Hamil daripada SK Kulai 1 di atas perkongsian ilmu dan kaedah yang saya rasa sangat bermanfaat dan boleh jadi rujukan bagi kita semua. Okay, diharapkan PLC ini dapat memberikan idea dan panduan kepada semua guru-guru Poliscam dan seterusnya dapat diterapkan di dalam sesi PDPR kita semua. Okay, saya selaku jawatan kuasa PLC ini mohon maaf di atas segala kekurangan sepanjang bengkel ini berlangsung, dan kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Ada soalan ni cikgu? Saya terlupa tadi. Minta maaf. Okey, tahniah dan terima kasih kepada Cikgu Rafi yang berkongsi ilmu pada kita pada petang ini. Saya terlupa sebutkan tadi. Okey, tahniah. Terima kasih Cikgu Rafi. Okey, itu saja.
Cikgu Rafi ada? Tak ada dah. Rasanya kelas dia dah habis tu kalau ikutkan. Kalau ikutkan kelas dia dah habis dah tu. Okay. Okay. Ada lagi ke cikgu? Ada lagi ke? Cikgu Farizi ada lagi ke? Soalan tak ada kan kita? Habisin. Atau Puan Julia boleh sedikit 1 minit untuk rumusan akhir, boleh Puan Julia? Sebab tengok Puan Julia ada ni, tempat tangkap pula dia masuk balik Puan Julia kan. Boleh sikit Puan Julia? Puan Julia pun ada masuk tadi sebenarnya, kita punya program tadi. Ke Puan Julia sangkut internetnya. Okay, boleh dengar saya? Boleh. Okay. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahaya Cikgu Muhammad Muhyiddin bin Sibli, Guru Besar SK Poliscam. Okay, dan rakan-rakan guru semua. Okay, saya rasa ini adalah salah satu daripada aktiviti yang sangat konstruktif. Okay, yang boleh membina, selama ni mungkin ada antara kita yang rasa it is something impossible. Okay, tapi hari ini membuktikan bahawa perkongsian begini dapat memberi banyak manfaat dan especially dalam meningkatkan ilmu kemahiran digital kita sebab ini adalah satu keperluan. It's a necessity now. Saya pun dulu mencabar diri saya juga untuk mengambil GCE level 1. Okay, and then bila kita dah explore tentang Google saja, right, dia sebenarnya mendatangkan banyak faedah bagi kita sebab kita adalah pengguna semua tools dalam Google ni, right. Dan juga tak dilupakan, saya juga mendapat banyak sijil daripada Microsoft Education Center. Okay, okay, untuk Google ni peperiksaannya berbayar, right. Tapi Microsoft ni dia offer semuanya percuma. Cikgu go through semua dia punya courses online tu, ada video dan sebagainya, jawab quiz, you akan dapat badge. Okay, badge tu adalah badge of your competency lah, dan kita macam saya mungkin generasi yang agak lama jugalah kan. So kita dah selesa dengan Microsoft ni sekian lama. Okay, cuma apa yang saya dapat lihat perbandingan antara Google dengan Microsoft ni, Microsoft daripada asas, tapi Google semua dah dibuat. Google dah sediakan semuanya auto, right? Tetapi ada perkara di Google, di Microsoft yang tak boleh dibuat di Google. Contohnya macam antara Excel dengan Google Slide. Okay, sebab Google Sheet, right? Sebab Google Sheet dia tak boleh read makro. Okay, ada difference lah sebab kita pun tahu kan dua-dua ni adalah rival. Okay, jadi maksudnya di sini kita kuasailah apa saja kuasa digital yang kita boleh ambil. Okay, tak semestinya kalau Google kita hanya stick to Google saja. Okay, Microsoft pula tak nak pula. Aku dah biasa dengan Microsoft, tak nak kawan dengan Google lah, right? Tapi dia dua ni memang akan datang masalah pada kita lah. Okay, contohnya kalau kita buat Google Slide, kita masukkan download kepada PowerPoint, ada je benda yang missing. Okay, kalau kita gunakan PowerPoint kita uploadkan ke dalam Google Drive, buka pula Google Slide, ada juga benda yang missing. Okay, semua jadi image dan sebagainya. So itu antara kita punya pilihan lah, right? Yang pentingnya kita ada kemahiran untuk menggunakannya, memberikan input pada murid-murid kita supaya ia lebih memberi nilai tambah kepada mereka. Okay, jangan takut dengan teknologi, right? Cuma Apple Teacher ni saya belum lah ke tahap Apple Teacher ni sebab dia very very costly. Cuma dia mungkin mudah jugalah kan, right? Cuma kalau dah biasa dengan dunia Apple, maka explore lah Apple punya education tools. Okay, saya ucapkan tahniah kepada guru-guru semua atas kebersamaan dan komitmen untuk meningkatkan kemahiran menjalankan PDPR yang lebih bermakna untuk murid-murid SK Poliscam khususnya. Okay, sekian. Terima kasih. Terima kasih Puan Julia. Terima kasih Puan Julia di atas ucapan penutup dan ilmu-ilmu yang adalah tadi sebentar tadi. Ada soalan lagi? Cikgu Farizi nak buka soalan ke dah? Tak ada dah ni?
kita tutup. Tak dengar cikgu. Kita tutup terus mungkin peluang akan datang kita sebab kita ada lagi 3 program. Dengar. Sorry, mic saya masalah betul. Okey. Nanti kita ada lagi 2 program. Jadi saya jemput jugalah Puan Julia untuk Microsoft. Dia dah ada biasa. Mungkin Apple tu. Kita nak racun dia pemikiran dia sebab kita memang datangkan pakar-pakar khas Apple lah. Okey. Kenapa device Apple ni kita lebih pada device Device tu sendiri. Kenapa Okey, itu saja daripada saya. Saya kira serah balik pengacara untuk menutup. Okey. Terima kasih kepada semua guru-guru yang terlibat dan juga terima kasih juga kepada Puan Julia, Cik Afifah, Cikgu Faruzi dan juga Cikgu Muhammad di atas ucapan penutup yang penutup lagi. Okay, terima kasih semua. Dan kita akhiri sesi PSC kita pada hari ini, petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Faruzi. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Tahniah untuk semua cikgu SK Polis Camp. Teruskan kecemerlangan. Anda semua mantap. Tahniah. Okey. Jalan terus. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih banyak. Okey. Okeylah, tahniah lah. Cuma dalam saya tengah berfikir ni, saya